semuanya, selamat malam, petang, pagi, tengah hari. Semualah bila korang sedang nonton sekarang ni. Baiklah, apa khabar korang semua? Korang baik-baik dan sentiasa sihat selalu lah. Okay, untuk tak katakanlah podcast ke apa kan, macam kita sesi kongsi informasi, fungsi informasi berdasarkan apa yang aku perhatilah. Okay. Jadi kalau benda ni aku nak katakan session luahan kot, tak adalah ini session kita berkongsi sesuatu lah kepada anda semua. Okey, baiklah. Sekarang ni aku nak ceritakan satu benda menarik, iaitu tentang kenapa motosikal Kawasaki Ninja ZX25R ni di Indonesia sangat hot item lah, ataupun produk yang laku keras, ataupun yang boleh katakan banyak orang minat dan banyak juga orang beli, dan dia punya production unit pun tak banyak. Aku tak akan explain kenapa production unit dia orang tak buat sebanyak, yang dia orang tak buat banyak, itu aku tak tahu. Itu memang out of my prediction. Itu aku tak dapat predict, sebab benda tu mungkin hanya pihak-pihak marketing lah yang tahu. Mungkin kalau pasal yang aku nak explain ni, ini adalah fakta ni lah. Okay. Jadi pada video kali ni aku nak berbalik lagi kepada kepada tujuan utama pada video ni. Untuk kenapa ZX25R ni, kenapa Kawasaki ni dia melancarkan ZX25R ni dekat Indonesia dulu. Yang pertama adalah brand Kawasaki ni di Indonesia sangat-sangat kuat. Especially dia punya brand awareness ni teramat sangat-sangat kuat, terutamanya dalam kategori capacity engine yang 250cc, kerana motosikal pertama 250cc yang berkategori sport itu adalah Kawasaki yang keluarkan, itu Ninja 250 yang jenis yang carburetor tu, sebab Kawasaki yang pertama yang mengeluarkan model jenis tersebut. Dan masa pada tu juga, memang masa Kawasaki mengeluarkan model tu memang banyaklah model tu terjual. Dan tambahan pula, di Indonesia ni dia punya brand, Kawasaki punya brand ni sangat kuat, dan memang ramai orang akan kenal dengan brand Kawasaki, ataupun orang akan panggil dia Ninja lah. Kalau nampak motor fairing je, mesti dia panggil Ninja kalau untuk orang awam. Memang punca utama kenapa Kawasaki ZX25R ni dikeluarkan dekat Indonesia adalah dia punya brand sangat-sangat kuat. Compare daripada Honda, Yamaha dengan Suzuki lah. Punca utama dia, brand Kawasaki ni sangat kuat di Indonesia lah. Di Indonesia. Faktor yang kedua adalah harga dia. Harga dia. Kenapa aku katakan harga dia? Ini aku nak katakan, hal ini disebabkan untuk motosikal, aku cakap motosikal yang dengan harga baru, aku bukan katakan harga terpakai. Untuk motosikal harga baru dengan engine capacity, aku tak nak sebut engine capacity, dengan aku nak cakap adalah dengan engine yang mempunyai 4 silinder, dengan harga, ini convert, ini bukan harga rasmi Malaysia, ini aku just convert dekat Malaysia lah. Dengan harga rasmi dia 28,000 untuk edisi yang standard, dan kalau yang special edition adalah dalam 33,000. Ianya boleh dikatakan affordable. Affordable untuk kategori 250cc 4 silinder. Kenapa murah? Kenapa affordable? Ini aku nak beritahu dengan korang lah. Jadi di Indonesia, untuk motosikal yang mempunyai engine capacity melebihi daripada 250cc sehingga 500cc, motosikal tersebut, sama ada CKD ke CBU ke, dia akan dikenakan cukai yang bernama pajak barang mewah, ataupun kalau kita translate dalam bahasa Melayu ialah cukai barang mewah. Apa sebenarnya cukai barang mewah? Kenapa ada cukai ni? Kenapa ada cukai barang mewah yang ada di Indonesia? Benda ni akan dikenakan sama ada untuk kenderaan
Kendaraan kalau kereta aku tak pasti berapakah limit, berapakah requirement kenderaan tersebut untuk dikenakan cukai tersebut. Untuk macam jam tangan aku tak tahulah, tapi yang aku tahu ni mungkin untuk motosikal. Kenapa pihak kerajaan Indonesia mengenakan cukai ni terhadap satu kenderaan ni lah. Berdasarkan aku tengok daripada website artikel cermati.com, ianya digunakan untuk mempunyai keseimbangan ataupun balance antara pihak consumer yang mempunyai yang mempunyai pendapatan yang tinggi dan juga yang rendah. Jadi dia nak buat balance. Contohnya kalau orang yang mempunyai pendapatan yang rendah, dia dapat cukai, dia mampu untuk beli kenderaan yang mungkin yang murah, dia akan dapat pengurangan cukai lah. Kalau yang mempunyai pendapatan tinggi ataupun dapat income yang tinggi, then at the same time bila dia nak beli barang, orang tersebut yang mendapatkan pendapatan yang tinggi akan dikenakan cukai yang tinggi jugalah. Dan juga yang kedua adalah dia nak kontrol, kerajaan Indonesia ni dia nak kontrol terhadap barang yang luxury, yang boleh dikatakan luxury lah. Jadi pihak kerajaan Indonesia dia nak kontrol barang-barang luxury yang masuk ke dalam market Indonesia lah. Dan juga ini aku tak pasti sebab dia kenapa, dia nak protect penjual-penjual ataupun produser kecil ataupun tradisional. Ini aku tak pasti apa sebab ini yang dikenakan. Tapi kalau aku rasa yang make sense adalah A dengan B lah. A dengan B ini aku rasa memang masuk akal. Jadi contoh motosikal, kita balik lagi kepada untuk jumlah cukai yang akan dikenakan untuk motosikal 250cc sehingga 500cc. Baru-baru ni juga untuk cukai pajak barang mewah ni ataupun cukai barang mewah ni, untuk yang 250cc sehingga 500cc, cukai yang akan dikenakan adalah sebanyak 60%. Jadi dia akan kenakan 60% daripada harga kenderaan motosikal tersebut lah. Itu kalau 60% itu adalah untuk motosikal dengan enjin kapasiti 250cc sehingga 500cc. Tetapi untuk motosikal 500cc ke atas, cukai yang akan dikenakan terhadap motosikal tersebut adalah 95%. Sebelumnya ni adalah cukai yang dikenakan adalah sebanyak 125%. Oh my god! Wow! Korang dah boleh beli motor yang kedua tu 125%. That is a lot of money. Wow. Sebagai contoh, aku akan berikan harga. Relate sekarang ni video Kawasaki, so aku nak relate semua benda dengan Kawasaki lah sekarang. Aku nak bagi satu contoh. Kita tengok contoh di Malaysia dulu. Di Malaysia, Kawasaki Ninja ZX-10R harga on the road di Kuala Lumpur ialah berdasarkan website Kawasaki, laman Kawasaki ialah sebanyak RM99,934. Kalau kita convert dia kepada Indonesia rupiah, harga dia akan menjadi 343,114 juta rupiah. 343 juta, let's say 343 juta rupiah lah. Jadi itu harga Indonesia, harga Indonesia kan. Itu harga Indonesia, tapi untuk ZX-10R yang ada di Malaysia. Tetapi untuk ZX-10R di Indonesia, harga on the road Jakarta, ini aku sebut Jakarta, aku sebut capital city dia, adalah sebanyak 492 juta rupiah.
kita convert kepada kepada ringgit Malaysia ialah sebanyak 141,863 ribu ringgit. Okay, kalau kita calculate perbezaan harga Indonesia dengan harga yang di Malaysia, jadi cukai yang korang kena tambah lagi bila korang beli motosikal ZX-10 R2 di Indonesia adalah sebanyak 42,929 ringgit Malaysia. Oh my God! Disebabkan ini, dan lagi-lagi juga motosikal yang 4 silinder ni, untuk 4 silinder ni majoriti dia adalah engine capacity dia ataupun capacity engine dia ni hanya pada 500cc ke atas, macam ZX6R, ZX10R, R6, R1 macam itulah. Tapi kebanyakan dia ni untuk motosikal 500cc 4 silinder ke atas, harga dia semuanya di atas 250 juta rupiah. 250 juta rupiah. Semua di atas 250 juta rupiah. Compare nak beli motosikal 250cc 4 silinder dengan harga di Indonesia adalah yang paling rendah, kita ambil varian paling rendah iaitu 96 juta rupiah ataupun dalam 28,000. Rasa berbaloi kalau nak ambil yang 4 silinder dan lagi-lagi 250cc. So dia tak kena cukai barang mewah tu lah. Jadi orang mindset, diorang beranggapan, diorang kira daripada aku beli motosikal besar, harga dia semua memang, kalau baru, aku cakap baru, aku tak nak kenakan dengan masalah dengan motosikal terpakai. Aku cakap motosikal baru dengan harga dia jauh lebih murah, dapat 4 silinder 250cc lagi tu, baik aku beli yang Ninja ZX25R daripada aku beli motosikal motosikal macam R6, ZX6R, sebab semua tu memang di atas 250 juta ataupun kita convert tu dalam, kalau ringgit Malaysia tu dah 24,000 ringgit. Dia punya gap jauh sangat-sangat tinggi. So jadi orang to simplify things, jadi orang Malaysia ni dia orang cakap kalau nak beli motosikal besar, mostly kalau aku nak motosikal 4 silinder, dululah kita kena beli, kalau nak beli baru itu memang semua harga dia atas 250 juta rupiah ke atas. Tapi sekarang sudah adanya Ninja ZX25R, yang punya 4 silinder yang suara dia merdu macam memang padu gila suara dia, memang wow. Korang just hanya membayar dengan harga 96 juta rupiah untuk yang standard edition, korang akan dapat enjin 4 silinder dah. Enjin 4 silinder 250cc lagi tu, tak ada cukai barang mewah di Indonesia tu, tak dikenakan langsung. Memanglah orang nak beli kan orang nak beli. So itulah antara faktor dia kenapa orang Indonesia, untuk yang petrol head dia, untuk motorcycle enthusiast, dia rasa berbaloi sikit lah nak beli Ninja ZX25R. Dan lagi-lagi juga motosikal ni adalah orang dah banyak idamkan motor ni dari lama. Bila lah 250cc 4 silinder dikeluarkan, mungkin sebab Indonesia ni untuk nak dapatkan motosikal 4 silinder yang baru, memang semuanya harga dia di atas RM80,000 kalau convert lah. Kalau convert. Jadi punca utama dia adalah cukai tu. Cukai tu adalah punca utama kenapa orang ramai tak beli motosikal besar. Itulah sebab dia, antara cukai dia itulah. Sebabkan cukai tu, kalau tak ada cukai tu macam kat Malaysia, contohlah kalau ZX25R tu kat Malaysia masuk, anggaran lah, aku rasa anggaran tu mungkin dalam yang standard Malaysia tu mungkin dalam 30,000 kan. Antara range 30,000 tu korang boleh beli motosikal 500cc, tau tak? Contoh apa? CB500, CBR500. Dan kau fikir lagi, berbaloi ke beli 250cc dengan harga macam tu? Fikir-fikir kan? Kat Malaysia tak ada cukai tu, tapi kat Indonesia ada.
Jadi itu antara faktor ataupun punca utama kenapa ramai orang Indonesia beli ialah cukai dia lah. Cukai untuk motosikal yang di atas dari 250cc itu tak ada dekat Ninja ZX25R. Okay. So itulah antara punca utama kenapa banyak orang beli ni di Indonesia lah. Mungkin ini aja hanya pendapat aku, mungkin ada antara harga dia dan juga ini adalah motosikal yang pertama yang hanya ada di kelas dia ataupun hanya di segmen dia 250cc ini yang hanya mempunyai 4 silinder. Sementara waktu ni hanya Kawasaki saja yang keluarkan model 250cc 4 silinder dan dia punya elektronik canggih babe, traction control, riding mode, apa lagi throttle by wire, and then ada air intake, ada ram air intake, 4 piston caliper, 4 piston caliper, apa lagi quick shifter untuk yang special yang edition yang tinggi lagi ataupun special edition WhatsApp. Yang special edition ada quick shifter dengan juga auto blipper ZX6R dengan R6 tak ada auto blipper. Tengok ni 250cc ada auto blipper tu, tak imagine ke dia punya teknologi tu memang jauh lebih tinggi daripada ZX6R. Memanglah ramai orang beli kan. Dan lagi-lagi juga beli motosikal cc besar di Indonesia ni macam tak berbaloi. Sebab apa? Di Indonesia highway tak boleh masuk, motosikal tak boleh masuk highway. Kenapa? Entahlah, aku pun tak tahu. Mungkin atas faktor keselamatan ke, aku tak tahulah. Itulah aku nak kongsikan sedikit daripada pendapat aku kenapa motosikal 250 ZX25R ni di Indonesia dia memang macam pisang goreng habis lah, laris pisang goreng jual habis. Okay, so itu sajalah untuk video kali ini. Kalau video kali ini mungkin memberikan sedikit sebanyak informasi yang aku bagi. So aku rasa itu sajalah untuk video kali ini. Kalau video kali ini mungkin bermanfaat dan jika kalian semua suka video ini, korang boleh klik tombol button di bawah, kongsikan video kepada rakan-rakan kalian semua, dan jangan lupa subscribe channel TV ini supaya korang boleh melihat konten-konten baru dalam video berikutnya. Okay guys, so itu sajalah untuk video kali ini dan sampai jumpa semuanya di video berikutnya. Bye bye. Annyeong.